Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi al-fadil Ustaz Arun, Ustaz Hasbi, pengurusan surau Musalla Asy-Syifa, sidang Jumaah Muslimin dan Muslimat, anak-anak yang dikasihi sekalian. Sekali lagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat kasih sayang Allah yang berbekalan dan berterusan, dan juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima sebagai ibadah di sisi ini, sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sama-sama kita sebagaimana ingatan biasa kita lihat kepada niat kita. Sama-sama kita niatkan untuk melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan pada Allah Ta'ala. Dengan penuh keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kita nak niat iktikaf tak lepaskan kita niatkan melakukan ibadah secara umum. Saja aku beribadah kerana-Mu ya Allah. Saja aku berada di kuliah pengajian ilmu ni kerana-Mu ya Allah. Dan lain-lain niat untuk kita pastikan kita ni benar pada apa yang kita lakukan. Dia niat ni selalu kita dah sebut, niat ni kena ada sebab apa? Sebab dia yang membantu kita jaga diri. Dia bantu kita jaga diri. Niat tu lah Kak. Contoh kita naik bas, niat tu ditunjukkan menerusi tempat bas nak pergi. Dia nak pergi ke mana? Nak pergi ke Johor ke, nak balik ke Melaka ke? Maka dia punya sasaran tu Melaka. Itulah dia niat pada bas. Jadi apa yang berlaku bila dah dia punya papan tandanya, signboardnya Melaka, apa yang berlaku? Bas tu akan ikut jalan ke Melaka. Boleh faham ya? Tiba-tiba dalam perjalanan driver terlalai, dia silap masuk jalan, dia terpelecom pergi ke jalan lain. Itu ketika dia lalai lah tu. Dan apabila dia ingat balik, sama ada orang yang kejutkan dia, orang yang peringatkan dia, ataupun dia sendiri ingat, dia kembali balik, naik balik ke landasan dia. Kenapa? Sebab dia nak pergi ke Melaka. Niat dia ke Melaka. Tadi dia terlalai sekejap. Itu pentingnya niat. Lepas tu bila kita jelas niat, bila kita terlalai sekejap, jatuh ke bawah, bila niat ada, clear, kita naik balik, betulkan balik. Itu penting pada jagaan niat. Sebab tu niat ni penting tak penting menentukan hukuman jenayah. Dalam ilmu kriminal Islam kan, jenayah Islam, nak tahu sama ada pembunuhan itu bersifat berdosa atau tidak ditentukan pada niat. Al-qatlu bil abdi ataupun al-qatlu bil khata'. Pembunuhan secara sengaja atau pembunuhan kerana tak sengaja. Semuanya ditentukan pada niat. Hukum undang-undang konvensional pun sama juga. Nak diteruskan perbicaraan satu-satu jenayah, ada tak elemen malafide dia kan? Elemen niat dia, malafide. Kalau ada, barulah peringkat kedua, si yang dituduh tu perlu mencari bukti ataupun menjelaskan untuk mengelakkan diri dia di hukum bersalah. Dia mesti defend diri dia. Yang pertama, unsur-unsur niat dulu perlu ditegakkan. Malah dalam masalah hudud, curi barang. Kalau barang tu dalam keadaan terbuka, tuan-tuan, terbuka. Memang handphone, kita kata handphone apa, mahal-mahal sikit, 5-6 ribu tu kan, seketul tu kan, diletak tengah ruang tamu je, tak ada jagaan, dia diambil orang, maka dia tak boleh jatuh bawah hudud ke tangan. Dia pergi kepada hukuman ta'zir. Sebab apa tu? Sebab barang tu tidak dijaga. Dia buka macam tu je, dia tinggal kosong gitu je.
Memanglah barang mahal, orang tengok siapa tak berkenan barang mahal kan. Tapi kalau barang tu dijaga, disimpan betul-betul, kemudian yang mengambil barang tu sampai ke tahap usahakan pecahkan dia punya kunci, tarik dia punya kurungan, tu baru betul ada unsur-unsur niat di situ. Niat dia nak mencuri sehingga kan dia usahakan buat apa yang sepatutnya dia tak buat. Itu niat tu penting sangat tuan-tuan. Maka pada niat itulah adanya keikhlasan. Kita dah bincang banyak kali tuan-tuan. Bismillah. Kita sambung lagi pada pengajian kitab kita, itulah bab sifat api neraka dan juga ahlinya, ahli neraka wal a'yadzubillah. Muka surat 79 kitab kuning ni, surat 79. Ini adalah perbincangan ini adalah berasaskan kepada satu hadis yang panjang tuan-tuan ni, hadis ni. Berapa halaman ni? 1 2 3 4 5 6 halaman tuan-tuan. Status hadis ni hadis dhaif, kita dah bincang dah pada bulan lepas. Walaupun dhaif kita ambil kira dalam pengajian kita sebab dalam matan hadis ni ada berita-berita yang perlu sangat kita tahu dan ada pula sandaran kepada berita-berita ni datang pada hadis-hadis lain yang bersifat sahih, hasan dan sebagainya. Okey, kita sambung pada muka surat 79 tu, iaitulah cerita Jibril alaihissalam terhadap pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda diziarahi oleh Jibril alaihissalam pada waktu yang di luar kebiasaan. Okay, ketika Jibril datang ni ketika matahari di atas kepala, tengah panas. Jadi dahlah begitu, Jibril ni pula nampak macam lain daripada kebiasaan, tak serupa biasa. Jibril ni bila jumpa dengan Nabi selalunya bentuk samaran lah, bentuk sebagai manusia. Okay? Manusia yang comel, yang mulia dari sudut luaran dan nampak sesuai dengan keadaan dia sebagai malaikat. Bentuk asli hanya 2 kali saja Nabi SAW melihat, ketika wahyu pertama di Gua Hira dan yang keduanya ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Selain daripada itu rupa samaran. Cuma kali ini datang dalam keadaan di luar kebiasaan. Nampak macam air muka Jibril pun pelik. Maka Nabi tanyalah apa yang berlaku. Maka diceritakan oleh Jibril, dia baru saja melihat neraka, menziarahi ataupun melihat neraka pada waktu neraka ni sedang dihangatkan kepanasannya. Kepanasannya digandakan. Maka itulah yang berlaku. Nabi bertanya kepada Jibril tentang pintu-pintu neraka. Dia sebut pintu neraka ni ada 7. Ada 7 tingkatan. Maka yang paling bawah apa dia? Neraka Hawiyah. Kita dah baca dah yang ni. Yang diletakkan orang-orang munafik dan juga mereka yang terlibat dalam peristiwa Ma'idatu minas sama', iaitu hidangan dari langit pada zaman Nabi Isa AS, yang apabila melihat bukti kebenaran dan juga mukjizat daripada Nabi Isa AS, tiba-tiba mereka tetap juga tak percaya. Maka orang ni Allah Ta'ala letak pada neraka yang paling bawah, itulah neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah. Satu lagi, keluarga Firaun. Keluarga Firaun yang melihat satu demi satu mukjizat dan bukti kebenaran Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam, tapi tetap juga mereka menjadi perancang dan juga konspirator kepada permusuhan dan penentangan terhadap Islam pada ketika itu. Maka mereka dibenamkan di bahagian yang paling bawah. Cuma kita sebut dah sebelum ni, tidak semestinya bila diletakkan 3 kumpulan ini, maka semestinya 3 kumpulan ni. Tak ada kumpulan yang keempat, kelima, keenam dan sebagainya. Disebutkan 3 kumpulan ni sebagai nak menjelaskan asas ataupun hak paling utama. Kita buat contoh mudah nak faham. Contoh kampung ni kan. Kampung apa ni, Banji? Kampung apa panggil? Ya? Tak perasa. Kuang lah, mudah cerita kan, Kuang. tak tertangkap. Okey, Kuang. Orang kata Kuang tu orang Banjar. Ya ke Kuang ni semua orang Banjar? Tak juga, orang Melayu ramai dalam tu. Melayu asli lah. Banjar pun Melayu juga. Cuma orang sebut Banjar tu sebab dia punya image dia.
Dia pergi situ, ramainya orang Banjar. Padahal kalau cek betul-betul, Banjar berapa je? 10 orang je. Melayu 90 orang. Habis kenapa dikatakan Banjar? Sebab kat situ ni dia menonjol. Tempat lain usahakan 10, seorang pun tak ada. Begitulah Dia faham ni? Okey, pintu yang kedua, tempat orang-orang musyrikin bernama Jahil. Yang ni saya lupa dah. Baji, Ustaz, ingat tak Ustaz? Kita bincang tak lagi tentang musyrikin. Ada tak kita bincang tentang kaitan dengan laba-laba tu Ustaz? Saya lupa. Ada tak kita bincang laba-laba? Ada Tu Ustaz tak ingat? Ustaz Azbi ingat kan? Ustaz lain? Ada kan? Sarang laba-laba. Okey, tempat kedua ni diletakkan orang-orang yang melakukan syirik pada Allah Ta'ala. Cuma kita sebut, tuan-tuan sekalian, bila dikatakan syirik, yang perlu kita faham ialah dia ada kaitan ataupun ada kebarangkalian berlaku kepada orang-orang yang semayang, orang puasa, orang Quran, orang pergi Mekah, sampai ke tahap orang yang mati syahid fi sabilillah. Boleh melakukan syirik. Kita dah bincang dalam bab keikhlasan macam mana hadis sahih berkenaan dengan 3 kelompok utama yang dipanggil di hadapan mahsyar besok dan di-postmortemkan oleh Allah Ta'ala, dibedah siasat oleh Allah Ta'ala sendiri. Yang pertama orang yang beramal dengan Quran kan, dia belajar Quran, kemudian mengajar Quran. Kemudian yang kedua, orang yang banyak menderma kan dalam kehidupan dia buat kebaikan, menderma kepunyaan dia. Sedangkan memberi kepunyaan ataupun infak tu bukan senang nak buat, mesti orang yang faham dan yakin dengan agama baru boleh buat. Yang ketiganya, golongan yang mati syahid. Nak senang mati syahid, nak mati syahid senang tak? Payah, kita jawab. Kita sebut payah yang sangat. Ustaz, bukan mati syahid je Ustaz. Orang panggil pergi ke mesyuarat pun kami tak pergi Ustaz. Nak pergi mesyuarat pun, di mesyuarat tu ada kuih, ada air kopi macam-macam. Payah nak pergi. Yang ni pergi tak kembali. Kita ceritakan macam mana luar biasanya orang yang sampai ke tahap sanggup untuk mati syahid. Bawa cerita pada siapa? Ingat tak? Cerita tentang Ustaz almarhum Ustaz apa tu? Ustaz Lutfi Arifin kan? Mudah-mudahan dia punya dagangan dia diterima oleh Allah Ta'ala apabila dia buat keputusan untuk pergi syahid di Syria tahun 2016 yang lepas. Ingat tak yang tu? Ustaz Lutfi Arifin ni bukan kecil-kecil anak, bukan cak ayam punya ustaz tuan-tuan Kat sini lembah pantai pula. Lembah Kelang ni dia masuk pergi ke masjid-masjid utama. Dia kuliah dia ada di Masjid Shah Alam Negeri tuan-tuan. Masjid wilayah pun saya perasan dia ada kat situ. Saya walaupun jadi pensyarah, orang tak panggil pun masjid negeri tu. Ustaz Arif yang panggil saya ni. Dia pun Ustaz Arif jumpa orang lain tak panggil saya. Kalau dia panggil pun saya tak pergi tuan-tuan. Seriau saya nak pergi. Masjid negeri. Orang depan tu bukan siapa-siapa, bukan biasa-biasa tuan-tuan. Bukan, tak ada kekuatan kat situ. Tapi ustaz ni pergi kat situ. Ustaz almarhum Ustaz Lutfi ni, dia ada master dalam teori Islamic teologi tuan-tuan. Ada master dalam ilmu usuluddin. Bukan kecil-kecil anak nak cerita. Dia punya dari sudut kemantapan diri dia tuan-tuan. Belajar di India, di Pakistan. Sehingga apabila dia mati, dia buat apa yang dia buat tu, ada pihak orang putih, orang luar ni buat dokumentasi tuan-tuan. Buat kajian tentang kehidupan dia. Pergi buat kajian, jumpa dengan ahli keluarga dia, anak isteri, dengan adik-beradik dia, malah anak-anak pelajar di madrasah dia. Nak tahu apa latar belakang lelaki ni yang sanggup keluar rumah untuk mati. Kita keluar rumah untuk hidup. Pasal tak keluar rumah tak ada duit tuan-tuan. Keluar rumah lah nak hidup, cari duit, cari nafkah, bawa balik nafkah untuk anak isteri. Yang ni keluar rumah pergi tak kembali. Ini luar biasa tuan-tuan. Bagi dia dapati tak ada pun apa yang biasanya dibayangkan oleh orang-orang di luar Islam terhadap orang-orang yang mati syahid ni. Mereka bayangkan orang yang mati syahid ni adalah orang-orang yang menganggur, orang-orang yang
bosan dalam kehidupan, orang yang tak tahu nak buat apa, orang yang ada masalah dalam hidup. Dikejar oleh alung dan sebagainya. Begitu juga kajian dibuat terhadap mereka yang terlibat dengan suicide bombers, pengebom berani mati di Palestin, tuan-tuan. Orang di luar Islam mereka pelik tengok macam mana ada anak-anak muda yang sanggup untuk melilit kabel-kabel bom ni pada tubuh badan, kemudian jadikan diri mereka sebagai bom hidup, meletupkan diri di tempat-tempat sasaran. Jadi mereka buat kajian, tuan-tuan. Apakah orang ni adalah orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang tak ada perancangan dan tak tahu matlamat hidup. Tapi dia dapati kebanyakan yang terlibat itu adalah graduated, orang-orang yang graduan universiti, tuan-tuan. Orang yang cerdik, orang yang masa depan dia cukup kita kata bersinar. Termasuk Ustaz Lufi Arifin tadi. Dia adalah pemegang master Usuluddin. Kemudian dia tak ada masalah dengan orang lain, malah dia mempunyai anak-anak tahfiz yang mengharapkan sentuhan dan bimbingan ilmu daripada dia. Ini mengejutkan orang-orang di luar tamadun Islam. Sebenarnya Islam ni apa Apa yang ada pada Islam ni? Kenapa pelik benar? Orang-orang Islam ni benda-benda pelik yang mereka nampak, tuan-tuan. Padahal kita faham inilah dia gambaran daripada iman dan tauhid, keyakinan yang ada dalam diri kita, menyebabkan orang-orang yang yakin dengan Allah Ta'ala, tauhidnya benar, maka dia buatlah apa yang memberi manfaat besar dalam kehidupan akhirat. Maka itu yang dibuat oleh Ustaz Lutfi kan. Lepas daripada dia pergi dan berlaku apa yang berlaku, barulah kawan-kawan dia ceritakan sikit-sikit, tuan-tuan, apa yang sebenarnya berlaku. Itulah dia ni cerita kepada kawan-kawan dia yang terpilih, nak menyatakan hasrat dia untuk pergi ke Syria untuk mati syahid di situ. Dia cerita dia bermimpi berjumpa dengan bidadari. Jumpa dengan bidadari. Pada mimpi dia yang terakhir, bila nak pergi dekat bidadari itu kata apa? Kalau nak jumpa saya, jumpa di Syria, dia kata. Kalau nak jumpa saya, jumpa di Syria. Itu kawan dia dedahkan selepas berlaku apa yang berlaku. Jadi perkara-perkara ni adalah perkara-perkara yang luar biasa, melibatkan orang-orang yang sanggup buat perkara luar biasa. Kenapa sanggup buat perkara luar biasa? Kerana dalam dirinya ada perkara luar biasa. Apa yang luar biasa pada dirinya? Akidah, tauhid. Tauhid, akidah orang Islam ni luar biasa. Kenapa luar biasa, tuan? Tauhid maknanya kita yakin terhadap sesuatu. Apa yang kita yakin tu? Allah. Hang yakin kat Allah. Allah tu kat mana? Allah tu ada, mana dia? Allah tu ada, melindungi kamu. Kamu dilindungi, kan kamu susah. Anak-anak kamu ni tak ada apa nak makan. Jadi benda-benda ni yang difikir oleh orang-orang yang guna logik akal, tuan-tuan. Tak sampai. Sedangkan bagi orang yang beriman, mereka sampai kepada keyakinan, sampai ke tahap dijelmakan menerusi praktikal dan kerja buat dia. Apa yang menjadi bukti kepada keimanan dia? Solat, ibadah solat kita. Tuan-tuan, sebagai contoh kan, pelaksanaan kita pada ibadah. Kita nak solat tu ambil wuduk, sudahlah. Bincangkan ambil wuduk ya, tuan-tuan. Bincangkan ambil wuduk. Ambil wuduk tu, kita kena basuh bahagian-bahagian yang agama suruh basuh. Tangan sampai ke kepala siku. Sebelum tu muka, pada unjuran muka. Dari tumbuh anak rambut sampai ke bawah dagu ni. Dah, kalau tak ada janggut apa, ada janggut tempal, ni. Pada janggut tu. Kemudian ni, telinga kanan kepada anak telinga kiri. Itu basuhan. Kemudian sampai kaki semua. Kita tahu dia punya anggota-anggota wuduk yang kena basuh. Kemudian nak basuh tangan ni, tuan-tuan. Sampai kalau basuh tangan, kita selak ni. Selak lengan baju sampai kepala siku. Sedangkan perkara ni seronok tak kita buat, tuan-tuan? Seronok tak kita buat? Basuh tangan sampai kepala siku. Seronok tak? Jawabnya tak seronok. Macam ngantuk lah ke? Seronok tak, tuan-tuan? Tak seronok kan? Kenapa tak seronok? Leceh, lenjun. Habis basah lengan baju. Aduh, kain kita berlemuh lepas tu. Nah, basah, tak best. Jadi kalau kita basuh ujung-ujung je. Kan ada, tuan-tuan? Akak adakah akak basuh tangan sampai ke kepala siku? Buat apa basuh kepala siku tu? Nak pergi makan lah.
Nak makan sampai bahasa Kuala Siku, tak ada lah. Bahasa depan-depan tu je. Pasal bahasa Kuala Siku ni, leceh. Tapi bila kita ambil wuduk, kita selak sampai Kuala Siku. Kenapa tuan? Sebab kesempurnaan wuduk. Tak buat lagu tu, tak sah wuduk. Itu tanda kita ada iman. Boleh faham tuan? Itu sebagai bukti kita ni ada iman. Kalau nak cek pada diri kita ni ada iman tidak, ambil dia punya semangat kat situ. Testimoninya, apa yang agama suruh kita buat. Kita ambil wuduk pun kita ikut kadar ataupun kaedah kesempurnaan wuduk tadi. Tu tuan-tuan. Jadi iman ini perkara luar biasa, perkara ajaib. Sehingga kan mereka boleh percaya kepada satu zat yang dikatakan ada tapi tak nampak depan mata. Dan bukan setakat dia percaya zat tu ada, dia sanggup mengorbankan diri sampai melibatkan darah daging, sampai melibatkan keringat peluh, sampai melibatkan duit ringgit kerana suatu yang dia percaya dan yakin tapi tidak ada pada pandangan mata kosong, pada pandangan mata zahir. Itu yang pelik pada orang yang melihat pelik, pada orang-orang yang beriman. Tapi kita bila kita ada iman, kita tak rasa pelik pun. Dan kita tak rasa apa yang kita percaya tu salah. Betul tak tuan-tuan? Ke tuan-tuan rasa, tak kena je yakin pada Tuhan. Tak. Pasal apa? Sebab kita faham Allah menunjukkan diri pada perbuatan dia ni. Perbuatan yang dia buat ni. Ini semua tersembunyi Allah Ta'ala padanya. Anak-anak kita belajar bahasa Arab tu. Comel sungguh dia punya kaedah. Ni ada ustaz kita ni. Kalau salah ustaz dia betul kan ilmu nahu. Belajar fi'il. Kata kerja tuan-tuan. Dia kalau nak buat ayat ni, dia ada jumlah ismiyah, dia ada jumlah fi'liyah. Tu ustaz Jumlah ismiyah ayat yang bermula dengan kata nama, isim. Maka kalau ustaz tu buat ayat dengan menggunakan kata kerja, kata nama, maka dia akan jadi mubtada' khabar kan. Contoh Muhammad fi al-madrasah, kita kata Muhammad berada dalam sekolah. Jadi Muhammad tu subjek, fi madrasah tu predikat dia punya cerita dia. Tapi ada masa anak kita buat ayat dengan kata kerja di depan. Zahaba ilal madrasah, dia pergi ke sekolah. Maka zahaba tu fi'il. Dalam kaedah nahwu, anak-anak kita ni kena i'rab. Dia kena i'rab. Dia kena jelaskan kataan ni apa, jadi apa, bagaimana baris dia. Maka dia pun jelaslah. Yazhabu atau zahaba, fa'ilun mudhari' marfu'un. Fi'il mudhari' yazhabu. Lepas dia jelas itu adalah fi'il, dia kena beritahu fa'ilnya mana. Fa'ilnya mana? Dalam ayat biasa adalah fa'il. Yazhabu Muhammadun ilal madrasah. Muhammad pergi ke sekolah. Muhammad itu fa'il. Apa maksud fa'il? Pembuat. Dalam setengah ayat, fa'ilnya hilang, tak ada. Yazhabu ilal madrasah. Dia pergi ke sekolah. Jadi, bila dia jelaskan yazhabu tu fi'il, marfu' tadi bagi depan, mana dia fa'il? Dia kena jelaskan. Selepas tu, kena sebut juga fa'ilnya di mana. Maka dia pun sebut. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Ayat ke depan tu. Dia kena sebut. Wa fa'iluhu, pembuatnya adalah Muhammad. Datang dalam bentuk ganti nama yang tersembunyi. Dhamirun mustatirun. Ganti nama yang tersembunyi. Tu dia kena jelaskan tu. Ilmu ni tuan-tuan, rupanya dia memberi kesan kepada tauhid, akidah. Ilmu nahwu anak-anak kita belajar ni. Pasal apa? Dia mengajar kita untuk faham. Nak cari Tuhan, Tuhan ni adalah pembuat, fa'il. Maka tengok perbuatan, tengok kerja dia. Boleh faham tuan-tuan? Kata fi'il tadi. Maka kerja Tuhan ni banyak sangat. Apa contoh kerja Allah yang ada di sekeliling kita ni? Apa contoh kerja tuan-tuan? Kerja Allah. Sebenarnya dari sudut tauhid, akidah tu, kerja tu, kata kerja tu tak berapa nak comel tuan-tuan. Sebab bila sebut kerja tuan-tuan, seolah-olah Allah ni dipaksa.
Ada orang yang suruh dia buat kerja. Tapi kita guna bahasa adat, bahasa adat. Tidak, tak bercakap itu begini. Tak lepas. Allah, kita guna bahasa adat, tuan-tuan. Apa contoh kerja yang ada keliling kita? Cuba kan? Macam kelas nak ambil exam je hari ni, Ustaz. Oh, tak nak bagi ngantuk lah. Contoh kerja. Apa kerja Allah? Kerja Allah pagi ni menaikkan matahari pagi tadi kan? Pukul 6 tadi. Pukul 7 tadi. Syuruk pukul dekat pukul 7 kan? Kemudian sekarang menggerakkan matahari, menurunkan matahari. Okey, lagi? Kerja apa lagi? Oh, kalau Ustaz sebut je tu senang jari yang lain tu. Kita pun senaraikan. Okey, kita sebut tadi kerja. Menaik, mengangkat, menaik, menggerak dan menurunkan pada ufuk barat kanan matahari tadi. Itu kerja, menaik dan menurunkan. Siapa pembuat? Fa'ilnya mana? Maka kita kata dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Itulah dia Allah. Nampak tak? Kaedah nahwu tu memberi kepada kita cara untuk kita cari Tuhan. Apa lagi? Fi'il lain. Apa lagi? Apa lagi tuan? Menghidup, menyihatkan kita, mematikan kita, mensakitkan kita. Itu perbuatan-perbuatan. Siapa pembuatnya? Di situlah kita akan jumpa Tuhan. Dengan kaedah anak-anak kita belajar ilmu nahwu. Likulli fi'lin fa'ilun. Mesti ada pembuat pada setiap fi'il yang ada. Boleh faham tuan? Jadi dengan bukti itulah menyebabkan kita orang beriman ni ada keimanan yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa tuan-tuan. Sayyidina Ali dengan beberapa orang kawan. Apabila satu peristiwa tuan-tuan, Nabi arahkan Sayyidina Ali ni untuk kejar seorang perempuan yang dikatakan memiliki surat rahsia yang nak dihantar ke kerajaan Mekah. Surat yang membocorkan rahsia strategi perang umat Islam Nabi ketika itu. Ini peristiwa yang berlaku sebelum pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah tuan-tuan, 2 tahun sebelum Nabi wafat. Jadi Nabi buat perancangan dalam mesyuarat rahsia dengan para sahabat. Keputusan yang dibuat ialah mereka sanggup untuk menyerang Mekah. Tapi bukan makna menyerang bagaimana kita faham orang barat serang tu Ini serangan ini dibuat kerana nak mengajar kafir dan juga musyrikin Mekah yang mencabuli perjanjian Sulh Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Mereka sudah ada perjanjian damai 2 tahun sebelum tu, tapi dicabuli oleh orang-orang kafir, orang-orang Mekah ni. Jadi sebagai pengajaran, Nabi dengan para sahabat buat keputusan untuk menyerang Mekah. Tiba-tiba strategi rahsia tu dibocorkan oleh seorang daripada ahli mesyuarat. Ahli mesyuarat, sedangkan ini rahsia perang tuan-tuan. Dan ini melibatkan urusan agama. Dia tulis surat, dia serahkan surat tu kepada seorang perempuan yang diupah dengan arahan untuk bawa ke kerajaan Mekah. Supaya orang Mekah sana standby. Orang Islam sedang dalam persiapan nak menyerang. Okay? Jibril beritahu Nabi apa yang berlaku. Nabi arahkan Sayyidina Ali dan beberapa orang kawan lagi untuk pintas perjalanan perempuan ni. Maka bila berjaya ditahan, Sayyidina Ali cek pada perempuan ni ada ke tidak surat. Tak ada. Sampaikan ketika itu Sayyidina Ali dah rasa macam kecewa. Tak ada pun. Salah kot arahan ni. Tapi tak jadi dia nak kata salah. Pasal apa tuan-tuan? Sebab yang beri arahan tu adalah Rasulullah. Bila sebut Rasulullah, sifat dia sebagai Rasulullah, dia tidak kelentong punya. Arahan percakapannya mesti benar tuan-tuan. Maka ketika itulah Ali guna kaedah kedua, kaedah paksaan. Ali ni tuan-tuan, orang Syiah kata Ali ni bengkel, lebih bengkel daripada rimau. Kan kita pernah sebut kan? Ni suara guruh di langit itu suara Ali tempik kat Muawiyah. Tempik kilat tu cahaya dari pedang Zulfaqar
Sayyidina Ali cabut daripada sarung. Sampai begitu sekali Syiah. Dan lanjut pada keperkasaan Sayyidina Ali. Kita pun pakai juga bab-bab perkasa ni kan. Jumpa akar dalam hutan, bawa balik minum. Wah, bukan main lagi Jumat minum kuat Jumat. Bila minum kuat kita kata akar apa tu? Tongkat Ali. Kalau yang perempuan kuat, kita kata akar apa tu kan? Kacik Fatimah. Fatimah Zahra. Tu dia punya elemen kesyiahan di situ tu. Allah Akbar. Jadi Ali ni Haidar, dia gelar Haidar. Dia guna taktik apa? Memaksa. Ketika itu barulah perempuan ni tuan-tuan, bila dah tengok kawan ni dah serius lain macam, suara dah tukar macam suara rimau dah, dalam keadaan menggigil, baru dia buka sanggur rambut. Rupanya dia simpan surat rahsia tu dalam sanggur rambut. Boleh faham tuan-tuan? Dan kita nak ceritanya bagaimana sifat benarnya Islam ni datang daripada Nabi SAW punya perkataan, perbuatan dan takrirnya. Maka atas dasar kepercayaan inilah iman kita terbina. Atas dasar kepercayaan inilah iman kita terbina. Sehingga menimbulkan kepelikan pada orang-orang yang berada di luar kita. Melihat macam mana orang Islam ni boleh taat sebegitu rupa. Boleh faham tuan-tuan Okey. Tiba-tiba di sana ada satu bentuk jenayah yang berlaku. Sama ada sedar atau tidak. Iaitulah jenayah syirik. Dan syirik ni bila berlaku tuan-tuan, dia masuk secara mesra, duduk dan landing secara harmoni dengan iman. Itu yang bahaya. Dia tak serupa dengan kufur. Kufur ataupun tak percaya kat Tuhan ni, dia kalau dia masuk dalam hati, dia tolak iman. Boleh faham tuan-tuan? Iman tak ada dalam hati ni, dia second, dia terajang buang, dibuang oleh kufur. Kufur tu tak percaya. Maka kalau ada yang percaya, dibuang, ditutup dengan tak percaya. Itu beza kufur dengan syirik. Syirik tak, bila dia masuk dalam diri, hak kita percaya kat Tuhan, dia buang tak? Tak, dia tak buang. Ada kat sini, ada kat jantung kita. Syirik datang, dia duduk elok, duduk sekali dengan iman. Itu yang bahaya pada syirik. Sedangkan kesan syirik sama dengan kesan kufur. Mati tak bertaubat, nyanyikan lagu Aizlin, hai bye. Tak ada cium bau syurga kalau mati tidak bertaubat. Kalau mati dalam keadaan buat dosa lain, contoh semayangnya tidak, sedangkan dosa meninggal semayang tu terlalu besar. Bunuh orang, sedangkan bunuh orang tu terlalu besar dosa. Berzina, sedangkan berzina tu terlalu besar dosa. Bila mati dengan jenayah tu, belum tentu dia masuk neraka tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Belum tentu dia masuk neraka. Hakikatnya memang dosa besar, tapi siapa yang menentukan syurga ke neraka? Itu kehendak Allah Ta'ala. Bila Allah nak, Allah boleh aja. Dengan rahmat kasih sayang dia, tukar andaian awal kita neraka kepada syurga. Sebab itu hak dia. Sebab itu keluar hadis sahih tu kan, riwayat Muslim. Belum tentu amalan kita menyebabkan kita masuk syurga. La yudkhilu ahadukumul jannah amalu. Belum tentu amalan kita ni menyebabkan kita masuk syurga. Tapi kaedahnya, kalau tak ada amalan, tak masuk syurga. Itu kaedahnya tuan-tuan. Tapi hak yang sebenar memberikan kita syurga atau tidak, itu adalah Allah Ta'ala punya hak. Boleh faham tuan-tuan? Itu kaedah dia. Ini bahaya pada syirik. Dia duduk sekali, dia berimpit sekali dengan iman, maka dia berkawan sekali dengan iman. Duduk dalam hati kita ni sampai ke mati. Berapa tahun duduk syirik dalam hati tu sampai ke mati tuan-tuan. Sampai ke mati kita tak perasan benda tu salah. Sebab kita boleh semayang macam biasa, kita sampai boleh pergi ke Mekah macam biasa. Walhal ada syirik, ada keyakinan kita kepada keris pusaka yang dibalut dengan kain kuning, duduk dalam bekas-bekas main lagi kita jaga. Pada setiap malam tertentu kita berasak dia, kita mandremkan dia, kita bacakan ayat-ayat tertentu untuk jaga dia punya kekuatan, dia punya fadilat dan khasiat dia. Macam-macam lah. Sebab ilmu tu kita dapat secara pusaka daripada tok nenek moyang kita, dan kita ambil, kita tak buang, kita tak yakin, kita tak teruskan amalan. Nombor-nombor angka yang kita gunakan sebagai angka-angka yang kita kata memang kalau pakai nombor tu
Confirm kalau pakai nombor ni, habis. Dia kata, kalau jual niaga pisang goreng, sampai tak cukup kuali nak goreng tuan-tuan ya, pasal punya guna nombor tu. Jadi benda-benda macam ni adalah unsur-unsur syirik yang menyebabkan tragedi besar dalam kehidupan agama. Dan kita baca hari ni tuan-tuan, tragedinya dihumban masuk sampai ke neraka nombor 2 paling bawah. Neraka apa tadi tuan-tuan? Jahim. Neraka jahim. Boleh faham tuan-tuan? Dan kita bincang dalam memahami ayat Quran surah Al-Ankabut ayat 41 yang isu tentang laba-laba tu kan, masalul ladzina taghalu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita. Bandingan orang yang mensyirikkan Allah ni, mengambil satu benda yang lain selain daripada Allah Taala sebagai Tuhan, sebagai wali, sebagai pegangan dia tuan-tuan. Maka orang ni seumpama laba-laba buat sarang. Sesungguhnya sarang yang paling lemah adalah sarang laba-laba. Rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, jika sekiranya mereka yang buat kerja tu mengetahui. Apa yang kita faham daripada ayat ni? Bagaimana kekuatan benang laba-laba. Kita dah bincang bab tu. Sains mengatakan benang laba-laba ni asalnya sorat rambut kita dia belah 20. Itu dia punya halusnya benang laba-laba. Bila digabungkan jadi 2 mm, direntangkan pada 2 tiang, gantung suatu berat yang ada, kita gantung dari tengah, dia punya kekuatan benang tu sampai ke boleh menggantung 400 kg barang. Berat seekor beruang. Sampai begitu sekali. Dawai pun tak lepas nak buat macam tu. Tiba-tiba benang yang kuat yang digunakan juga dalam teknologi baju kalis peluru. Baju kalis peluru menggunakan teknologi nano. Benang tadi dijadikan asas utama untuk buat baju tadi, untuk menahan hentakan peluru yang laju. Tiba-tiba kekuatan benang tu tidak pun menjadikan rumah laba-laba sebagai kuat. Kenapa sarang laba-laba disebut dalam ayat tadi paling lemah? Datang angin kuat sikit, pecah. Kita sobek sikit, tolak dengan buluh, habis, terpeleok habis. Kenapa tuan-tuan? Kita bincang dah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab laba-laba tak belajar engineering dah. Silap cara carut, silap cara jahit dia punya sarang. Dia jahit dengan cara yang kita nampak tu lah. Sains mencadangkan kalau nak kuat, buat cara mana tuan-tuan? Ni ada 3 bentuk yang kuat. Utamanya macam bata kita ni. Susun bata 4 segi tuan-tuan. 4 segi susun, dia jadi kuat. Kalau laba-laba tahu, dia ubah cara dia buat macam tu. Macam kawan-kawan kita duk susun bata, andaian sains kata dia akan jadi kuat. Ataupun cara kedua, cara apa tuan-tuan? Cara 3 segi, triangle. Dia susun sarang dia ni dalam bentuk 3 segi, 3 segi, 3 segi. Dia susun, dia akan jadi kuat. Payah nak dipecahkan. Ataupun dengan cara 6 bucu, hektagon, 6 bucu. Maka bila disusun, dia akan jadi kuat. Macam bata kita pijak buat jogging tu kan. Buat jogging tu, tak silap saya, 6 bucu, hektagon. Itu nak cerita kajian sains. Tapi laba-laba buat tu macam kita nampak. Jadi di sinilah Allah nak fahamkan kita sesuatu. Orang yang syirik ni, yang jadikan benda lain selain daripada Allah sebagai pegangan dia, macam sarang laba-laba, walaupun benangnya kuat, tetapi bila silap cara jahit tadi, maka dia tidak membantu pun membina rumah perlindungan yang kuat. Maka apa yang kita faham tuan-tuan? Syirik ni mengakibatkan kekuatan iman yang ada dalam diri kita habis terpeleok. Apa kekuatan iman kita tuan-tuan? Tu duduk pada kekuatan la ilaha illallah, al-kalimatu as-sabitah, kalimah yang sabit. La ilaha illallah juga disebut al-urwatul wusqa, la infisama laha. Al-urwatul wusqa ni apa dia? Simpulan yang teguh, yang kuat, penyimpul yang kuat. Itu dia la ilaha illallah. Lepas tu tak? Kekuatan la ilaha illallah
Allah sebut dalam surah Ibrahim yang kita dah baca ayat 27 tu, dalam bahagian depan tu kita dah baca dalam bab kubur saja, azab kubur, tuan-tuan, bab azab kubur. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah Ta'ala mentasbihkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh ketika dunia dan ketika akhirat. Pada masa yang sama Allah menyesatkan orang-orang yang menzalimi dirinya, dan Allah buat apa yang dia nak. Mentasbihkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Apa dia perkataan yang teguh di situ? Ulama-ulama bahas, antaranya kita guna Tanbih Al-Ghafili ni juga, Imam Abu Lays Samarqandi. Al-qawlu sabiq, kalimah yang teguh adalah la ilaha illallah kan. La ilaha illallah yang kita percaya, yang kita yakin, yang kita beramal kerana la ilaha illallah, itu dinamakan perkataan yang teguh. Apa yang boleh kita ambil manfaat daripada perkataan yang teguh ni? Maksud perkataan yang teguh, dengan kekuatan la ilaha illallah ni, kita ada keyakinan, kita ada keteguhan. Orang nak goncang kita tak jadi, orang nak tipu kita tak mampu, orang nak kelentong kita, musnahkan kita tak mampu, pasal kita ada kekuatan la ilaha illallah. Kita yakin kepada la ilaha illallah. Maka kekuatan ini Allah Ta'ala datangkan membantu kita dunia dan akhirat. Syekh Abu Lays Samarqandi dia sebut, maksud bantu kita di dunia ialah ketika kita menghadapi saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut itu saat yang amat menggerunkan kita, tuan-tuan. Kita didatangi oleh malakul maut dalam keadaan kita seorang-seorang, dalam keadaan kita tahu kita penuh dengan karat, maksiat, dosa dan bagai, tuan-tuan. Dan dalam keadaan kita tahu dia datang nak panggil, nak bawa kita baik root, kita setuju ke, kita tak setuju ke, untuk masuk ke negara akhirat. Sedangkan negara akhirat itu adalah tempat untuk kita diterima balasan. Faham kita sanggup tak? Tak sanggup. Dalam keadaan biasa tak sanggup. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Orang-orang yang sanggup ni adalah orang-orang soleh, orang-orang yang takwanya benar. Orang-orang yang takwanya benar. Bila takwanya benar, salah satu daripada ciri takwa yang benar ialah dia bersedia untuk mati. Al-isti'dad liyaumir rahim. Boleh faham tuan-tuan Jadi kebanyakan kita ni banyak lagi tak selesai. Macam orang politik je, cikgu macam orang politik je. Perjuangan belum selesai. Lebih kurang je dengar kan. Itulah keadaan kita, tuan-tuan. Bila kita bertemu dengan malakul maut depan mata. Ini adalah saat yang paling kritikal. Dalam keadaan kritikal itu, tiba-tiba bagi orang yang beriman, yang benar la ilaha illallah, mereka kuat. Mereka ada keteguhan diri. Allah tak benarkan orang ni dikocak, digoncang. Malah Allah tetapkan mereka dengan pendirian istiqamah, kekuatan kebenaran dengan la ilaha illallah. Ini bantuan la ilaha illallah pada diri kita dalam kehidupan dunia, sebagaimana yang disyarahkan dalam kitab Tanbih Al-Ghafili. Adapun dalam akhirat, dua tempat mengikut pandangan Abu Lays Samarqandi. Yang pertama, ketika barzakh. Bila turun saja ke liang lahat, apa yang berlaku dalam barzakh? Kita belajar kan ada tiga perkara kan. Barzakh ni yang pertama, himpitan kubur. Yang kedua, fitnah kubur. Yang ketiga, azab kubur. Fitnah kubur kita tak boleh nak lepas. Semua orang kena belaka. Kecil, besar, tua, muda, lelaki, perempuan, semua kena belaka. Dan himpitan kubur itu dalam konteks kubur, lepaskan kerinduan pada kita kerana kita berpisah daripada dia sekian lama, 40 tahun, 60 tahun. Dah macam ibu yang kehilangan anak 40 tahun, 60 tahun, bila anak datang balik, ibu tu lepas rindu kan. Itu gambaran yang Nabi SAW sebut pada memahami sifat himpitan kubur. Yang kedua, fitnah kubur. Yang ni amat merisaukan. Kenapa? Kerana akibat daripada fitnah kubur, dia bawa kepada perkara yang tiga. Apa yang ketiga? Azab kubur. Bagi mereka yang tak berjaya pada ujian fitnah kubur, iaitulah kedatangan mungkar dan nakir. Ini merisaukan kita. Usah nak jumpa mungkar nakir, tuan-tuan, ada di kalangan kawan-kawan kita tak sanggup nak mohon kerja. Pasal apa? Tak nak mohon kerja. Pasal dia tahu
Nak mau kerja kena masuk bilik interview. Dia tak sanggup nak berjumpa dengan penemu duga. Nak masuk kerja dia mesti ada ujian. Dia tak sanggup hadapi kertas-kertas ujian peperiksaan. Pengalaman dia nervous, blank, gelap gambar sampai menggigil tubuh. Pengalaman dia menyebabkan dia serik dengan apa yang berlaku. Tak apalah, sekadarnya lah dia kata. Sekadarnya lah. Ada orang sebegitu rupa kerana bimbang, nervous tadi. Maka setiap kita akan menghadapi fitnah kubur kecuali orang-orang yang diizinkan Allah Ta'ala, dirahmati Allah. Bagi orang-orang yang menghadapi fitnah kubur ni, macam mana? Apa strategi yang perlu kita buat? Nak buat macam mana ni? Nak hadapi fitnah kubur ni? Kita belajar kan? Fitnah kubur ni ataupun dalam perbincangan perkara yang boleh menyelamatkan kita pada azab kubur. Apa dia tuan-tuan? Antaranya orang yang mati pada malam hari Jumaat kan? Tapi masalah mati ni bukan kerja kita, bukan pilihan kita. Cuma kita usahakanlah tuan-tuan. Usahakanlah. Usaha nak mati di tempat baik, kena pergilah ke tempat baik tu. Kemudian orang yang mati dengan apa lagi? Dengan apa lagi tuan-tuan? Mati ketika melakukan ribat, mengawal kota Islam, perbatasan Islam. Ketika dia berkawal tu, dia mati. Maka hadis Nabi SAW sebut, dia ni diamankan daripada fitnah kubur. Maka tidak berlakulah azab kubur pada orang tu kan. Kemudian apa kita nak sebut tadi tentang fitnah kubur. Bagi kita yang menghadapi fitnah kubur, apa yang patut kita buat? Rupa-rupanya di sana ada bantuan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran tadi, surah Ibrahim tadi. Allah kata orang-orang yang ada la ilaha illallah dalam diri, al-qaulu as-sabiq tadi, maka perkataan itulah yang akan membantu kita menghadapi soal siasat dalam kubur. Boleh faham tuan-tuan? Soal siasat dalam kubur. Bila datang malaikat, ma rabbuka wa ma qiblatuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuka tu wa ma dusturuka, maka ia menjawabnya kekuatan amalan kita dengan la ilaha illallah tadi. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW ajar kepada kita untuk bila menguruskan jenazah turun dalam liang lahat, mak ayah kita diletakkan, kita ada ke atas ni, kita jangan segera balik, kita tunggu sekejap kerana kita tolong doakan untuk mak ayah kita yang kat dalam tu, doa untuk ditetapkan iman dia, supaya kita boleh bantu dia mentasbihkan iman, kerana dia ketika itu sedang disoal. Bila disoal tuan-tuan? Apabila langkahan orang hidup ni meninggalkan liang lahat. Liang lahat tuan-tuan ni, ada yang kata 7 langkah. Bila sahaja dah berlalu, maka datanglah muka dan nakir. Dan kita yang masih hadir di situ, kita doalah, Allahumma sabbit ummi, Allahumma sabbit abi, Allahumma sabbit ibni. Ya Allah, tolonglah tetapkan iman anakku, bapakku, ibuku. La ilaha illallah. Doalah tuan-tuan. Sebab ketika itu orang-orang ni sedang disoal. Tapi pada amalan ayat tadi, Allah sudah menentukan bahawa kalau la ilaha illallah tu benar pada diri, maka perkataan itu menjadi bantuan yang cukup hebat untuk menghadapi ujian yang terlalu hebat. Boleh faham tuan-tuan? Saat yang ketiga bila tuan-tuan? Imam Abu Lays Samarqandi sebut ketika kita berada di atas timbangan amalan. Waktu itu orang kata toreh pun tak berdarah. Muka pucat belaka tuan-tuan. Toreh pun tak berdarah, istilah kita tuan-tuan. Nak pandang ke kanan pun tak lepas, nak fikir orang lain pun tak lepas. Nafsi-nafsi, selamat tidak. Rabbi salim ya Allah, selamatkanlah. Pasal terlalu kritikal timbangan yang menentukan nasib kita sama ada syurga atau neraka. Tiba-tiba datang bantuan, al-urwatul wusqa, simpulan yang kuat tadi, itulah la ilaha illallah. Datang bantu kita meneguhkan diri kita di atas mizan, di atas timbangan tadi, menyebabkan bantuannya datang tuan-tuan. Itu kita tak baca lagi. InsyaAllah kat belakang nanti ada bab tentang rahmat Allah Ta'ala. Kita akan bincang sikit kat situ tuan-tuan, tentang rahmat ketika di mahsyar tuan-tuan ni. Jadi datanglah bantuan la ilaha illallah pada ketika itu.
Nampak tak tuan-tuan? Kekuatan dan fadilat iman yang benar, yang dalam bahasa anak-anak kita hari ini disebut sebagai tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, iaitulah keyakinan terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah dalam kehidupan kita, dalam segala-galanya. Termasuklah dalam sistem pemerintahan kerajaan ni. Kita sekarang ni dalam urusan nak mengundi. Mengundi ni adalah untuk membentuk sistem kerajaan, pemerintahan, tuan-tuan. Dan dalam agama kita diajar bahawa la ilaha illallah, tauhid ni dia bukan sekadar pada semayang, pada sejadah, pada yasin, pada yasinan, pada tahlil kubur. Tidak sekadar itu, tuan-tuan. Tapi la ilaha illallah dia mesti ditegakkan dalam sistem kenegaraan, pemerintahan dan kerajaan. Sebab itu sirah Nabi SAW, bagaimana perubahan daripada Islam Mekah kepada Islam Madinah, apabila Nabi SAW diberikan kuasa, diizinkan di situ, tuan-tuan, bila mendapat kuasa dari sudut pemerintahan, politik dan kerajaan, tengok apa yang berlaku pada Islam dan umatnya pada ketika itu. Maka kekuatan Islam muncul, tuan-tuan, apabila sistem politik dan kerajaan itu ditegakkan secara la ilaha illallah. Maka samalah bila kita belajar bab tauhid la ilaha illallah, selagi mana la ilaha illallah tidak ditegakkan secara keseluruhannya, maka selagi itu berlaku syirik, pelanggaran tauhid. Boleh faham, tuan-tuan? Sebab itu bagi orang Islam, secara akidah mereka tidak boleh berpuas hati dan berdiam diri selagi mana syariat, undang-undang Islam tidak ditegakkan. Cuma, tuan-tuan, itu dari sudut kefahaman, tuan-tuan. Itu dari sudut ilmu, dari sudut kefahaman. Boleh faham, tuan-tuan? Cuma proses nak menegakkan itu perlu kepada kefahaman yang lain. Itu perlu kepada ilmu semasa, ilmu tentang hakikatul waqi'. Boleh faham, tuan-tuan? Secara hakikat semasa kita lihat bagaimana sukar dan juga berisikonya nak tegakkan syariat secara 100% sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat hari ini, tuan-tuan. Kita cuba tengok macam mana usaha yang dilakukan oleh sebahagian daripada umat Islam untuk mentauhid la ilaha illallah dalam pemerintahan kerajaan dan negara ni, tuan-tuan. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Berakhir dengan sabotaj, konspirasi dan pembunuhan alim ulama. Apa yang berlaku di Algeria, apa yang berlaku di Tunisia, apa yang berlaku di Mesir, apa yang berlaku kepada Turki, tuan-tuan, itu menunjukkan kepada kita bahawa kufar, Yahudi dan Nasrani yang paling utama, tuan-tuan, tidak akan berdiam diri apabila melihat umat Islam ni cuba untuk bangkit kepada tauhid la ilaha illallah yang sebenar. Tengok negara Algeria bila menang Pilihan Raya Umum di sana tahun 90-an dulu, disabotaj oleh Barat, tuan-tuan. Berlaku pembunuhan, lebih 1 juta umat Islam terbunuh, sehingga Algeria digelar sebagai negara 1 juta syahid, biladun alfi syuhada. Abbas Madani, Ali Minhaj, apa yang berlaku pada mereka, tuan-tuan. Tunisia pun sama. Syekh Dr. Rashid Ghannouchi bila menang pilihan raya, mereka disabotaj, dipenjarakan ulama, dibunuh sebahagian daripada mereka kerana Barat terlalu sensitif kepada pelaksanaan sistem Islam. Boleh faham, tuan-tuan? Sama juga kepada Mesir, apa yang berlaku kepada Dr. Muhammad Mursi. Orang melihat kepada apa yang berlaku di Mesir ni, orang mengandaikan barangkali kesilapan strategi oleh kawan-kawan kita di sana ialah mereka terlalu jelas menunjukkan bahawa mereka nak kembali kepada la ilaha illallah. Ucapan yang begitu bersemangat, meremang belum lama. Kalau tuan-tuan dengar apa yang diceramahkan oleh Dr. Muhammad Mursi pada awal kemenangan Islam kemenangan parti Islam di Mesir. Dia kata apa? Dia kata inna hadafuna al-a'la Allahu ghayatuna wal jihadu sabiluna. Itulah ucapan macam tu. Jadi itu di antara kesilapan teknikal, tuan-tuan, yang menyebabkan mereka semua disabotaj sehingga akhirnya membawa kepada pembunuhan Syekh Dr. Muhammad Mursi dalam penjara, kan, mati, kan.
Dalam tu, boleh lihat Turki, Necmettin Erbakan disabotaj setahun lebih je, kemudian dipenjarakan. Kemudian naik Recep Tayyip Erdogan mengambil pengalaman daripada apa yang berlaku kepada mentornya, maka dibuat secara lebih bijaksana tuan-tuan, dengan tidak mengisytiharkan, tidak membrandkan. Okey, maka dia berjaya sehingga sampai hari ini walaupun sabotaj. Cuba tuan-tuan tahun berapa yang serangan ataupun pemberontakan yang gagal tu, tahun berapa 2000 berapa 19 ke 18 gitulah tuan-tuan ni. Kudeta yang gagal. Jadi juga kawan-kawan yang di sebelah Morocco, Maghribi, mereka juga nampak berjaya dari sudut melaksanakan Islam secara pelan-pelan, secara diam-diam, secara tidak diisytiharkan dalam bentuk brand, dalam bentuk secara zahir. Sebab apa? Sebab realitinya tuan-tuan, kita sentiasa di CCTV kan oleh Nasrani dan juga Yahudi, dan dengan mereka-mereka yang bermazhabkan komunis dan sebagainya tuan-tuan. Itu realitinya. Tapi dari sudut teori, dari sudut ilmu, umat Islam mesti menegakkan la ilaha illallah sehingga kepada sistem dan pemerintahan. Syekh Dr. Abu Faiz menyebut dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, mungkar yang paling besar apabila negara tidak ditakbirkan secara Islam. Boleh faham tuan-tuan? Dan bagaimana boleh terlucu Islam daripada kenegaraan ini? Ini adalah akibat daripada dasar-dasar sekularisme, ilmaniyah yang dilakukan oleh penjajah-penjajah apabila mereka menguasai negara umat Islam. Mereka mencabut asas syariat, undang-undang, sebaliknya mereka menegakkan sekularisme. Walaupun dalam konteks kita di Malaysia tuan-tuan, tidak sepenuhnya dicabut tuan-tuan, tidak sepenuhnya. Undang-undang Islam masih lagi ada tapi tidak kuat. Kita Akta Mahkamah Syariah RUU 355 tu tuan-tuan, ada tapi orang kata tak bisa. Faham tak tuan-tuan? Kecil sangat. 355 digelar sebagai 356 tu kan. Apa 356 tuan-tuan? Bantu saya tak berapa ingat ni. 356. 6 tu 6 tahun, 6 kali sebat. RM3,000 rasanya, ataupun 5 tahun penjara kan. Kalau tak silap saya lah. Atau kalau saya tukar pada 35 tu. 6 tu 6 kali sebatan. Sama ada 3 tahun penjara ke 5 tahun. 5 tahun 5 tahun penjara, RM3,000. Maknanya apa? Undang-undang Islam di Malaysia ni, Mahkamah Syariah hanya boleh menghukum kesalahan jenayah Islam kalau melibatkan dosa-dosa pada 356 tu je. Maknanya kalau dia minum arak, maka hukuman yang Mahkamah Syariah boleh kenakan pada orang tu paling maksimal 6 kali sebab. Sedangkan arak ni berapa kali tuan-tuan? Asalnya 40. Sayyidina Umar angkat naik sampai 100 kan, tak silap saya. Lupa dah tuan-tuan, lama tak sebut Pak ni. 100 ke 80 tak? 80. Lupa dah. 80. Sayyidina Umar sekali gandakan tuan-tuan. 80. Tapi dalam RUU 355 ni hanya 6 kali je sebatan. Apa tak tuan-tuan? Ada peruntukan tu tapi tak sampai kepada hak sebenar. 35 tak silap saya RM3,000. Kalau hakim Mahkamah Syariah nak kenakan denda pada pesalah ni, dia tak boleh denda lebih pada RM3,000. Kalau lebih macam mana? Kes tu tidak sah di Mahkamah Syariah, dia kena pindah ke Mahkamah Tinggi. Boleh faham tuan-tuan? Itu sedikit sebanyak lah. Kita nak faham tentang apa yang berlaku dalam masalah kita di sini. Tapi ibarat kata Tok Guru Nik Aziz, kita dengan syariah ni macam kita bawa kereta sampai ke lampu merah. Lampu merah tuan-tuan, kita kena stop. Jangan redah juga. Tapi bila kita stop, kita buat apa tuan-tuan? Tutup enjin ke? Tak tutup. Enjin hidup. Cuma kita tekan brake. Bila hijau je, zat, tekan minyak, dia jalan tu. Makin sama. Undang-undang syariat, la ilaha illallah itu adalah wajib pada orang Islam. Sebab itu adalah kesempurnaan Al-Qaulus Sabit. Dia mesti menegakkan tauhid sampai ke seluruh kehidupan dia, way of life, termasuk kenegaraan.
Tapi kerana realiti menunjukkan bahaya-bahaya tadi dan risiko kepada sehingga melibatkan nyawa sebagaimana kita sebut sikit sebanyak tadi, menyebabkan kita terpaksa tekan brake sekejap. Faham tak tuan-tuan? Tekan brake sekejap. Tapi enjin tak mati. Faham tu? Itu dia. Dan sampai masa ada ruang, naikkan balik. Teruskan balik. Dan barangkali ruang kebijaksanaan sebagaimana kita sebut tadi, beberapa orang kawan-kawan, sahabat-sahabat kita ni berjaya implementasikan nilai Islam tu dengan lebih baik apabila mereka menggunakan cara-cara yang lebih bijaksana. Lebih Allah Alam. Jadi itu kita bincang sikit sebagai nak memahamkan konteks pilihan raya tuan-tuan. Bagi seorang Islam, pilihan raya adalah satu laluan untuk dia dia merealisasikan, dia mengangkat la ilaha illallah tu sampai ke tahap kenegaraan. Lepas tuan-tuan, walaupun hakikat sistem demokrasi ni dia bukan sistem Islam, tuan-tuan kena faham demokrasi ni dia bukan sistem Islam. Okey, sistem Islam adalah syura, bukan demokrasi. Apa beza syura dengan demokrasi? Secara zahir nampak macam sama je. Sebab syura pun majoriti, ikut majoriti. Demokrasi pun suara majoriti. Okey, tapi hakikat sebenar tidak sama. Demokrasi datang daripada barat. Mereka mengasaskan kebenaran pada satu-satu perkara berdasarkan suara majoriti. Siapa yang lebih ramai, maka dia menang. Maka pandangan mereka dianggap sebagai kebenaran. 51 orang benar, 49 orang dianggap sebagai salah. Tak betul. Itu demokrasi. Sehingga mereka boleh buat apa-apa keputusan pada apa-apa perkara yang mereka nak buat. Ada tuan-tuan, sampaikan masalah, mereka dahulu pernah buat undian terhadap kebenaran arak. Arak ni kita nak benar ke tidak? Maka dilihat 60% daripada kemusnahan di jalan raya, aksiden yang berlaku akibat daripada drink and drive. Minum kemudian bawa kereta. Akhir sekali tunggal langgang. Sampai bawa kematian pada orang lain, kemusnahan pada harta benda. Akhirnya Parlimen Amerika tahun 1918 buat keputusan dengan suara majoriti bahawa arak adalah haram. Majoriti ahli parlimen ketika itu mengundi bahawa arak diharamkan sebab bahaya. Tapi bila disekat arak, apa yang berlaku? Penyelundupan berlipat kali ganda. Smuggling, tuan-tuan. Kemudian pegawai kerajaan, terutama sekali pegawai penguatkuasaan hukum, dirasuah. Imigrasinya, customnya, polisnya dirasuah. Muncul kartel arak, tuan-tuan, di mana-mana, menyebabkan hukuman haram itu dinilai balik. Tahun 1933 dibuat undian balik, dan 1933 yang majoriti adalah membenarkan arak. Maknanya arak halal balik pada tahun 1933 dengan suara majoriti. Sehingga sekarang. Tapi kalau pergi pada syura, boleh tak syura buat macam tu? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab arak sudah sabit dalam Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan. Maka tak boleh buat nak cari suara majoriti, nak halal ke tidak arak, tak boleh. Sebab itu syura berbeza dengan demokrasi. Boleh faham tuan-tuan? Tapi walaupun demokrasi ni sistem barat, dengan kita menginsafi realiti semasa yang berlaku, tak ada pilihan lain yang boleh kita ambil kecuali mengambil mudarat yang paling ringan. Maka dalam konteks di Malaysia, ulama-ulama kita di Malaysia menerima dan membenarkan proses demokrasi. Walaupun ada kumpulan yang tak setujulah tuan-tuan dengan demokrasi ni. Kumpulan mana tuan-tuan? Tak ingatlah. Hizbut Tahrir. Sampai ada, kalau di sekolah Kolej Selangor kat Pasir Menambang tu, ada diletakkan iklan besar tentang warta atau fatwa majlis fatwa Jabatan Agama tentang Hizbut Tahrir.
Hizbut Tahrir mereka tidak menerima demokrasi sebagai laluan untuk la ilaha illallah. Sebaliknya la ilaha illallah perlu ditegakkan secara jihad. Jihad. Macam mana kita nak naikkan kebenaran menerusi jalan yang batil. Itu ijtihad yang diorang ada dan pandangan majoriti ulama-ulama di sini menerima makan dalam konteks Malaysia. Boleh faham tuan-tuan? Jadi apabila kita faham kat situ, mengundi ni adalah jadi urusan agama lah. Menjadi urusan yang akan dipersoalkan balik pada urusan akhirat besok. Akan bersedialah hujah-hujah kita. Kita berhujah kenapa kita gini, kenapa kena begitu. Kena adalah hujah kita tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan Jadi kita rasa berhenti kat sini. Pintu kedua, tempat orang musyrikin bernama jahil. Kita tekankan berkenaan dengan musyrikin tu tuan-tuan supaya kita faham sangat-sangat bahawa orang-orang musyrikin ni bukan orang sana, bukan orang sini. Tempat kedua ni orang syirik pada Allah. Alhamdulillah, selamat aku, dia kata. Kenapa pula selamat? Tengok tak ketayak kata kepala. Tengok tak aku pakai tutup aurat. Tengok tak aku baca Yasin. Yasin dalam tubuh aku. Surah Al-Mulk aku ingat tu. Bila kita buat ulang kaji balik, loh, tidak semestinya orang yang hafal Yasin selamat daripada syirik. Boleh faham tu Syirik ni terlalu halus. Syirik yang paling kecil, paling halus adalah apa kan? Syirik yang paling halus, paling kecil. Syirik apa kan? Riya. Apa maksud riya? Tidak ikhlas lah. Menunjuk-nunjuk. Buat kerja baik pasal nak suruh orang puji. Oh. Okay, sekadar ni tuan-tuan tuan-tuan nak pergi mundi kan? Maksudnya nak pergi ngempeng lah tu. Tahu ngempeng kat dalam kereta ada bendera tu. Supaya Ustaz Harun tak buat spot check depan tu. Okay, sekadar ni minta maaf minta maaf. Kita akhirkan dengan ada apa-apa nak sebut ke? Bagi saya, dia Haji, masa kempen Haji, dibenarkan. Dua soalan ada. Satu soalan azab kubur. Azab kubur. Soalan azab kubur. Jasad dengan roh atau roh saja? Allahu Akbar. Ayat tu ayat gaduh tu. Soalan gaduh. Yang kedua tadi bab politik. Kita ada tiga Ustaz. Demokrasi. Oh, sebaik. Ingat ketiga tu PN. Ada tiga cerita. Monarki. Dia demokrasi dengan khilafah. Dengan? Khilafah. Ada tiga cerita. Sekarang ni kita ambil demokrasi. Kenapa kita ambil demokrasi? Kita ambil dalam tadi sarang laba-laba. Kita ambil Piala Madinah. Kita ambil perjanjian Hudaybiyah. Kenapa kita tak ambil itu? Allah Akbar. Soalan pertama tu tak mampu. Sama ada dengan roh saja ke besok kita akan bersoal siasat. Dengan malakul maut dan bila berlaku azab, wal'ayazabillah, apakah roh saja, tapi faham saya roh dengan jasad. Roh dengan jasad. Cuma wallahu a'lamu bihaqiqati. Boleh faham hakikat sebenarnya wallahu alam. Cuma saya mampu sebut secara faham saya roh dengan jasad. Jasad ni kita ni lah. Kemudian roh dikembalikan untuk menghadapi peristiwa barzakh roh. Dan kalau berlaku apa yang disebut sebagai azab, yang mengalaminya adalah roh dengan jasad. Dengan arti kata macam ni lah. Macam ni lah. Kita sekarang ni hidup dengan roh jasad ni kan. Macam ni lah. Cuma kalau macam tu bolehlah gali lubang tu, jumpa orang tu hidup balik dalam tu. Tu dia kata wallahu a'lam. Kat situ pula ada wallahu a'lam dia. Boleh faham ya? Begitu juga nikmat kubur. Nikmat yang disebut nikmat kubur yang merasainya faham saya roh dengan jasad. Apa pun hak sebenar-benar wallahu a'lam. Okey? Satu. Yang keduanya selamat itu. Yang kedua jawapan yang boleh selamat wallahu a'lam. Yang kedua, pilihan ada demokrasi, khilafiyah ataupun yang ketiganya monarki. Demokrasi ni nak tegakkan sistem menerusi suara ramai kan? From people, by people, for the sake of people. Itu roh demokrasi. Daripada orang ramai, dibuat oleh orang ramai untuk kepentingan orang ramai. Itu roh demokrasi.
Padahal itu saja falsafah. Hak sebenar berlaku, dia sabotah juga. Nah, dia langgar juga, dia menipu juga. Walaupun dia kata demokrasi itu adalah suara majoriti, tapi dia bedah juga ikat sebenar. Yang kedua, khilafiyah dengan menggunakan sistem khalifah. Dan yang ketiganya sistem monarki. Beraja, beraja. Negara kita ni ada percampuran antara demokrasi dengan monarki. Iaitulah jadi Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Itulah ada percampuran. Tapi asas untuk membina kerajaan adalah demokrasi. Tapi raja berdaulat dalam konteks negara kita. Kerajaan dilantik oleh sistem demokrasi. Dia tak boleh buat secara pandai-pandai dia, melainkan ada keterlibatan monarki di situ. Boleh faham tuan-tuan macam tu. Cuma nak kaitkan dengan apa ya? Soalannya kat mana ya? Kenapa kita tak ambil khilafiyah? Kenapa? Kita ikut khilafiyah. Kenapa tak ambil khilafah tadi? Begitu. Kenapa? Kenapa tak ambil khilafah? Memang kita nak khilafah. Sebab khilafah ni adalah sistem Islam, sistem syura. Sistem syura. Tapi realiti yang berlaku tidak semudah yang kita bayangkan. Realitinya, tadilah kita cerita macam mana usaha dilakukan untuk kita kembali kepada sistem syura oleh kawan-kawan kita yang berlaku, dan mereka disabotаж. Mereka dianiaya. Boleh faham tuan-tuan? Dari sudut perjuangan jihad, mereka dapatlah dengan niat mereka untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Tapi dari sudut kepintaran berpolitik, dari sudut strategi, dari sudut hikmah, orang nampak kat situ ada kekurangan. Kita seolah-olah tak apalah mati-matilah. Tak apalah mati-matilah. Kalau aku mati, syahid. Begitu. Dengan syarat kita nak buat apa yang kita nak. Memanglah kita dapat syahid, tapi dari sudut kebijaksanaan, kenapa kita tak cuba fikirkan untuk hidup? Sebab bila kita boleh hidup, kita banyak lagi semangat boleh buat pada orang lain. Orang lain juga banyak lagi benda boleh ambil manfaat daripada kita. Begitulah tuan-tuan, ilmu kebijaksanaan ni. Wallahualam. Ustaz Azmi gamaknya nak tambah tu Ustaz? Macam mana Uji? Soalan senang je Uji Ya. Ya. Oh, 7 minit. 7 minit tu tak pernah dengar. Tapi gambaran akhirat itu yang kita faham. Wa antum hina idzin tanzurun. Ketika itu kamu akan memandang perkara kepada benda-benda yang selama ini kita tak nampak. Itulah perkara gaib, perkara akhirat itulah. Dia menyebabkan Firaun dan tu la ilaha illallah tu. Cuma 7 minit tu tak tahu, barangkali ustaz tu mungkin ada dijumpa clue mana-mana. Sebab apa yang berlaku ketika itu sebenarnya kita tak boleh nak ukur secara zahir. Kawan tu dia koma atas katil dah 3 bulan. Dia koma atas katil. Dia mengalami sakaratul maut dah 3 tu. Dah koma, tak sedar diri dah. Dah nampak dah tapi tak lepas-lepas agak nyawa. 3 bulan. Tapi dia, hakikat dia yang sedang bertarung tu, dia tak rasa pun 3 bulan. Dia tak rasa pun sebab perkara tu adalah melibatkan roh. Contoh mudah, kita tidur. Haji Hussein tidur apa? Kita tidur 6 jam kan Haji 6 jam macam baby nak besar. Okey lah, tak apalah. Bila umur dah 60 tahun ni kita macam baby balik kan. 6 jam kita tidur. Tapi kita sedar tak kita tidur 6 jam? Tak sedar kan? Sebab apa? Tidur tu melibatkan roh kan? Roh kita. Tak sedar pun. Tapi orang duduk sebelah kita tak tidur, abang 6 jam saya tunggu bang. Kita kata aku tak rasa pun 6 jam. Pasal roh kita. Jadi urusan tadi pun koma tu urusan melibatkan roh. Cuma wallahualam mungkin ustaz tu dia ada jumpa clue mana-mana 7 minit. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Biasanya banyak sikit maklumat ilmu-ilmu tentang ni Ustaz Anwar Ustaz Anwar tu. Wadi Anwar tu.
Ustaz Wadi Anwar ada banyak sikit pembacaan kat situ. Wallahualam. Dia tanya dia nak. Ada lagi ke Pakcik? Tak ada lagi Nak menyempel kan ni? Okey, sekadar. Sampai ke 10 ke ni? Sekadar je lah. Kita akhirkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi